Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua viewer mahupun follower-follower setia kita. Bersama-sama dengan saya, Hakim Tim Saham Mastri untuk sesi wajib setiap minggu pada hari Rabu 3 petang dalam sesi Pit Stop Saham. Alright, hari ini adalah hari Rabu bersebenar dengan 13 Mac. Alright, dan kita akan membentangkan tajuk kita pada minggu ini mengenai tentang mindset yang betul untuk kita mengelakkan diri kita daripada kena scam. Jadi terlebih dahulu saya nak mengucapkan selamat datang kepada mereka yang baru sahaja menonton sesi live saya pada hari ini. Okey, di FB page Tuan Nizam Malik. Okey, hari ini, minggu ini adalah minggu pertama kita berpuasa di bulan Ramadan dan hari ini adalah hari kedua dan saya mengharapkan anda sehat-sehat belaka walaupun berada di mana sahaja di Semenanjung Malaysia maupun di Sabah dan Sarawak. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada mereka yang baru saja join sesi live saya pada petang ini dalam sesi Pit Stop Saham, di mana satu sesi wajib mengenai satu platform yang kita nak sembang santai mengenai dunia saham, mengenai mindset, mengenai apa saja topik yang dikirakan saya rasa boleh dibincangkan, boleh dibahaskan, kita bawa tajuk tersebut dalam session saya Pit Stop Saham. Okey, mungkin saya boleh mengucapkan selamat datang kepada siapa ni yang baru saja join kita punya sesi live. Okey, Walter Josh, Azmi Ahmad, Nafiza Ibrahim, Mat J. Okey, kepada mereka yang sedang menonton saya punya sesi live ni, mungkin anda boleh komen di ruangan komen sama ada dapat dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. Komen dulu di ruangan komen sama ada dapat dengar suara saya dengan jelas. Komen jelas. Selamat datang kepada mereka yang baru saja join saya punya sesi live. Mat J, apa ni? Si Meng. Alright. Okay. So, boleh komen dahulu. Okay, Walter George jelas. Okay. So, Pit Stop Saham ni adalah satu session yang kami bangunkan di tim Saham Mastri, adalah bertujuan untuk apa? Untuk membantu dan juga membimbing terutama sekali kepada newbie di luar sana yang berminat untuk tahu asas saham, yang nak belajar asas saham, yang sedang nak tahu bagaimana nak trade di Bursa Malaysia. So, Pit Stop Saham ni adalah program, ada satu sesi di mana anda diminta untuk berhenti sebentar dan perhatikan kesilapan yang pernah anda lakukan sebelum anda memucut lebih laju dalam saham. Jadi dekat sini analoginya kan, bila kita sebagai seorang pelabur, trader kan, ada masanya kita perlu berhenti seketika untuk kita muhasabah diri, membetulkan perkara yang kita rasa kita perlu untuk perbetulkan. Jadi kan contohnya analogi kereta F1 ni kan, contohnya bila dia sedang pemandu-pemandu F1 yang sedang memandu kereta F1 ni kan, satu ketika dia perlu masuk ke dalam dia punya bengkel sementara untuk check and balance, untuk lihat dia punya minyak hitam, nak tukar dia punya tayar ke ataupun apa saja untuk dia pecut lebih laju apabila kembali ke dalam litar. So analoginya ada sama dengan apa yang saya nak sampaikan kepada kita, sama ada newbie ataupun follower-follower kita yang telah pun melabur di Bursa Malaysia. Ada satu masa, ada satu ketika kita perlu berhenti seketika untuk kita perbetulkan ataupun kita kata muhasabah diri kita bagi membuat pembaikan dalam kita punya teknik trading supaya kita dapat trade dengan lebih baik pada masa depan. Jadi itulah tujuannya kenapa sesi ini, Pit Stop Saham ni dibangunkan, diperkenalkan oleh tim Saham Mastri adalah untuk membantu dan juga membimbing terutama sekali newbie di luar sana yang berminat untuk melabur ataupun menceburkan diri di Bursa Malaysia.
Sebelum saya nak mengulas isu ini dengan lebih mendalam kan, okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi Pit Stop Saham pada petang ini bersama dengan saya, Hakim, tim Saham Mastery. Okey, mungkin saya boleh ucapkan selamat datang kepada mereka seperti Haris, Encik Wan Ohwan, Basri Abu Bakar. Okey, sometimes kan bila saya bertanyakan sesuatu soalan tak keluar pun. Maksud saya bila saya dah habis buat live, baru saya perasan bila saya tanya soalan pada newbie kita ataupun follower kita kat dalam ni, bila saya dah habis buat live, baru saya nampak soalan-soalan tersebut. Sayangnya kan, saya tak tahulah kenapa, apa puncanya, tapi tak apa. Jika ada soalan daripada kalian, anda boleh terus direct dengan saya. Okey, hari ini adalah mengenai mindset dan juga skema. Okey, sebelum kita nak menceburkan diri apa saja bidang, adalah amat penting untuk kita mempunyai ilmu. Okey, supaya ilmu ini membantu kita untuk membuat keputusan sama ada kita nak melibatkan diri ataupun tidak. Atau bila kita dah membuat pilihan, sama ada pilihan pelaburan tersebut ataupun perniagaan tersebut betul ke tidak. Jadi kan saya share pengalaman saya. Okey, apabila saya membuat kajian, okey, di mana tajuk kajian saya adalah pengurusan risiko dan juga peluang, okey, muamalat perspektif, pengurusan risiko dan juga peluang dalam pelaburan, okey, muamalat perspektif untuk stock market. Jadi kan dekat sini pentingnya apabila kita ada ilmu mengenai muamalat. Kerana muamalat ini ada satu garis panduan kepada saya untuk membuat keputusan dan juga menilai sama ada perniagaan tersebut betul ataupun tidak betul sebelum kita melibatkan diri terhadap platform tersebut. Untuk yang bukan beragama Islam, saya kurang arif bagaimana anda membuat consideration ataupun menitik berat pertimbangan sebelum anda membuat keputusan. Okey, saya sebagai seorang Muslim, okey, muamalat sangat jelas membantu saya dalam membuat keputusan sama ada perniagaan tersebut sesuai ataupun tidak untuk saya ceburkan. Jadi dekat sini, alright, Tuan Ismail ID. Okey, so saya perasan Tuan dah boleh join saya punya sesi live. Okey Tuan, pada petang ini sesi tajuk yang saya nak ketengahkan adalah mindset dan juga bagaimana bila kita dah ada mindset yang betul, kita dapat mengelak diri kita kena scammer. Kenapa tajuk ini saya pilih pada minggu ini? Sebab saya pada minggu lepas ada scammer menggunakan muka saya melalui dia create satu FB, dia letak profile picture Tuan Nizam Malik dan menggunakan muka saya sekarang ni. Contoh dia ambilkan muka saya, badan saya, dan dia buat pelaburan, package pelaburan. Nanti saya sharekan gambar yang mereka gunakan, okey, untuk mengambil keuntungan semudah itu. Okey, so kan jadi dekat sini pentingnya kita mempunyai satu mindset yang betul dan ilmu yang betul untuk kita bertindak betul. Jadi apakah kriteria yang telah ditetapkan oleh muamalat untuk memastikan kita bersedia untuk melibatkan diri dalam apa sahaja perniagaan ataupun pelaburan di luar sana yang kita bertindak pada tempat yang betul. Okey. So sekarang ni saya nak tulis sikit. Okey, sekejap saya kena off dulu. Okey, sekejap sementara saya kena on off balik. Saya punya monitor ni ada masalah sikit dari segi technical. Alright, so apakah kriteria muamalat yang membantu saya dalam membuat keputusan sama ada perniagaan tersebut boleh kita ceburkan ataupun tidak, terutama sekali pelaburan. Okey, mengikut kajian saya ada 5
indikator yang saya tetapkan di depan saya, okey, di mana muamalat ini telah memberikan satu penjelasan yang sangat jelas kepada saya supaya apa yang saya buat itu adalah betul. Okey. Bagaimana mindset yang betul, okey, dari segi muamalat membantu kita. Saya nak buat peta minda lah senang. Okey. Okey, terdapat 5 pecahan yang dipecahkan melalui muamalat, iaitu pembeli, penjual, barang, untung, rugi, akad. Okey, tak jelas. Barang, untung, rugi, akad. Okey, bila kita ditawarkan oleh pelaburan melalui media sosial yang dihantar oleh siapa saja pun, okey, mestilah ada mestilah ada penjual, orang yang menawarkan package ataupun apa saja produk dari segi perkhidmatan ataupun fizikal, okey, dan pembeli adalah kita. Kita kena pastikan penjual tu ada package yang dia tawarkan. Tak kisahlah package tersebut kita tak dapat sedarkan benda, kita tak dapat orang kata we are not aware that benda tu betul ke tidak, kita tak tahu lagi, tapi dia ada produk yang disampaikan. Penjual, pembeli, barang. Okey, barang ni adalah barang tadi itulah yang kita kena tahu dia jual dalam bentuk perkhidmatan maupun dalam bentuk produk. Okey, kalau saya ulang semula, pembeli adalah kita, penjual adalah orang itu. Kita kena tahu siapakah penjual itu. Penjual tu siapa? Kita kena tahu dia secara fizikal ataupun melalui alam maya. As long as orang tersebut kita tahu dan kita boleh percaya dia adalah orang yang memang berautoriti ataupun mempunyai kelayakan untuk menjual. Kemudian barang ini pula terbahagi kedua, sama ada barang tersebut dalam bentuk perkhidmatan maupun produk. Okey, kemudian untung rugi. Okey, untung rugi ni lah yang saya nak tekankan. Jika sesuatu perniagaan ataupun pelaburan tersebut menjanjikan pulangan yang tetap untuk tempoh sesuatu masa, okey, dah memanglah perniagaan tersebut tidak menepati syariah compliant ataupun senang untuk dimanipulasikan. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, okey, jika anda menerima sesuatu perniagaan yang berbentuk pulangan yang tetap dan ada tempoh masa tertentu, contohnya anda melabur RM300 dan dapat RM3,000 dalam masa seminggu, dah memang sah dah perniagaan itu dimanipulasi dan anda sedang dalam proses scammer. Jadi kan, mana ruginya kalau menjanjikan untung sahaja? Jadi bila kita ada ilmu dekat sini, sudah pastilah kita dapat membuat satu pertimbangan bahawa perniagaan yang kita nak libatkan diri dalam perniagaan tersebut, okey, kita tahu bahawa perniagaan tersebut adalah berbentuk manipulation. Dan bila kita ada ilmu, kita boleh membuat pertimbangan sama ada kita nak menceburkan diri ke tidak. Dan yang terakhir sekali adalah akad. Okey? Pentingnya dekat sini akad. Contohnya, okey, bila kita beli barang, kalau kita jumpa orang tu secara fizikal, okey, saya jual ya tuan, saya beli. Tetapi sekarang ni dalam dunia yang teknologi kan, kita beli saham pun kita gunakan telefon kan. Jadi mana akadnya? Sebab akad tu perlu
disuarakan. Okey, saya merujuk melalui saya punya reference, okey, seorang ustaz yang mempunyai kelayakan dalam bidang muamalat, okey, dan dia kata dengan saya dalam dunia teknologi sekarang ni, bila kita membeli produk ataupun perkhidmatan saham menggunakan online, apabila kita tekan butang buy, kita tak dapat lagi pun saham yang kita nak. Bila kita nak membeli dan ada orang yang nak menjual yang kita tak kenal pun dan dia menawarkan untuk menjual dan match dengan benda tu, so akad dah selesai. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, kan, muamalat ni dah pun menerangkan betapa pentingnya kita mengetahui, mempunyai ilmu yang betul tentang perniagaan. Macam mana lagi kita boleh terlibat dengan skim-skim pelaburan yang tak memenuhi patuh syariah, mahupun pelaburan yang kita terlibat tersebut scam. Jadi kan, benda ini membantu saya untuk saya membuat penilaian sama ada perniagaan ataupun pelaburan tersebut betul ataupun tidak. Kenapa PPIM masih mengeluarkan nombor bahawa bangsa kita ni adalah bangsa Melayu, adalah orang yang paling tinggi terlibat jumlahnya dengan skamer. Sedangkan muamalat dah pun jelaskan dari segi sudut untung dan rugi. Saya nak tumpukan pada untung dan rugi. Bagaimana kalau kita dah tahu tentang muamalat mengenai untung dan rugi, macam mana kita boleh terlibat dengan scam? Sesuatu perniagaan yang menjanjikan keuntungan yang tetap ataupun fix untuk satu tempoh jangka masa tertentu, sudah pasti perniagaan ataupun pelaburan tersebut dimanipulasikan. Jadi bila nampak je benda tu, dah elakkan diri, senang, mudah saja kan. Pentingnya mindset kita ni. Mindset kita ni. Okey, kenapa saya nak cerita tentang mindset? Saya tak nak cerita tentang teknikal. Okey, saya tak nak cerita tentang indikator-indikator yang kami gunakan. Apabila saya menyampaikan sesuatu peluang yang betul, kebanyakannya bangsa kita ni yang saya nampak dia akan tolak, dia akan tak menerima benda ni. Tapi pelik dalam keadaan takut nak melabur tu, duk pergi melabur dengan tempat-tempat yang mudah untuk dimanipulasikan, ataupun perniagaan ataupun pelaburan tersebut kita kuatiri, tetapi dia boleh melabur ataupun membuat loan, pergi buat loan, pergi pinjam duit dengan kawan-kawan untuk itulah yang saya rasa apabila kita tidak mempunyai satu mindset yang betul, kita akan mudah terjebak dengan produk-produk ataupun package pelaburan yang berbentuk skema. Betul ke betul? So setakat ini, adakah anda faham tentang apa yang saya baru saja kupas mengenai isu muamalat? Boleh komen jelas kat bawah ni. Saya nakkan anda punya engagement. Faham ke faham? Nafizah Ibrahim, saya nak tanya, puan ni student kita ke? Student PSM 2.0 ke? Muhammad Amirul Nafari. Muhammad Amirul, kawan sahabat saya. Okey, jelas dah faham. Okey, Amirul, thank you so much. Kan penting tak muamalat ni membantu kita dalam membuat keputusan. Okey, bagi mempertimbangkan sesuatu bentuk pelaburan maupun perniagaan, sama ada platform tersebut betul ataupun tak. Terutama sekali dari segi sudut untung dan rugi. Jika anda mendapati sesuatu perniagaan ataupun pelaburan, yang menjanjikan pulangan yang tetap, untuk tempoh sesuatu jangka masa, dah terus je tolak. Jangan menggunakan platform tersebut untuk anda menyelesaikan masalah kewangan anda. Saya khawatir anda akan lebih tertekan, lebih mental torture, di peringkat awal tuan-tuan dan ibu perempuan mungkin nak menyelesaikan masalah kewangan untuk jangka masa pendek, tetapi anda menerima musibah yang sangat besar lepas itu. Ya, pulangan yang tidak masuk akal. Puan Nafizah, yang menjadi isunya puan, kenapa bangsa kita masih lagi terlibat dengan scam? Bila kita dah meletakkan ilmu muamalat ni kan,
Okey, pembeli, penjual barang, untung rugi akad. Saya nak fokuskan pada untung dan rugi ni sebab inilah yang menyebabkan kita sangat-sangat mudah untuk dimanipulasikan. Jadi pulangan yang tidak masuk akal, contohnya letak 300, okey, dapat 30,000 dalam tempoh masa saya rasa sebulan lah, kata sebulan. Puan, Puan, nak duit cepat, pulangan yang tak masuk akal. Tapi kan Puan, kenapa bangsa kita masih lagi our community is a huge number get involved in scammer. Kenapa? Mungkin boleh kongsikan lagi. Sedangkan saya ni dah pun cerita pasal semua benda-benda ni. Kenapa bangsa kita masih lagi terlibat? Okey, saya nak share gambar saya di mana telah dimanipulasikan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk menawarkan package pelaburan. Jadi kan related yang dekat sini yang saya ingin kongsikan, apabila kita mempunyai ilmu muamalat ataupun ilmu-ilmu kewangan, kita tahu untuk membuat pertimbangan sama ada kita nak melibatkan diri dalam pelaburan yang betul ataupun tidak. Okey. Gambar saya. Okey, gambar saya. Pelaburan saham Malaysia mass withdraw 3 ke 6 jam je lepas bagi modal pelaburannya, package silver. Letak RM100, win RM7,000. Letak RM250, win RM17,000. Letak RM500, win RM38,000. Itu package silver. Package gold, lagilah dia punya ni kan, dia punya package-nya. Yang saya tak fahamnya, bila saya pergi go through benda ni kan, saya pergi go through, ada je orang awam yang nak. Ada je orang awam yang nak. Dah salah dengan gambar saya dekat sini. Kan, dah boleh detect kan. Kalau saya nak balas mesej tu, sayalah orangnya. Jadi kan penting tak syarat muamalat tadi tu, pembeli dan juga penjual. Saya ni penjual. Okey, kalau awak kata nak dekat bawah tu, saya ke orangnya. Lepas tu duk terus transfer 300,000 kat situ buat loan. Kerana itu syarat muamalat dah pun menerangkan kepada kita satu garis panduan yang sangat jelas. Kita sebagai seorang Muslim hanya ikut saja sebenarnya. Penting tak mindset? Penting, sangat-sangat penting mindset. Tapi sedihnya bila kita buat benda yang betul, okey, saya dipertikaikan, bolehlah guna ILEO menjual. Itu sebab penting kepada kita untuk mendefinisikan dengan jelas perniagaan berbentuk perkhidmatan. Kami adalah perniagaan yang berbentuk perkhidmatan dan kami menggunakan idea dan juga analisis, itulah perkhidmatan kami. Kenapa nak hukum kami, dengan ILEO sahaja kami ni boleh buat duit? Tak, bukan semudah itu. Kami pula ada buat analisis, kami kena adakan kelas, kami kena adakan motivasi. Okay, kita ada sesi untuk bagi anda aware tentang semua benda ni. Jadi tak mudah walaupun kami ni dalam kategori perniagaan berbentuk perkhidmatan. Jadi penting tak kita mempunyai mindset yang betul. Sangat-sangatlah penting tuan-tuan dan juga puan-puan. Sebab bila kita ada ilmu itulah yang akan membantu kita untuk kita terlibat ataupun terjerumus dengan sesuatu bentuk perniagaan ataupun pelaburan yang tak patuh syariah ataupun penipuan. Kan? Yang jadi saya geramnya bila saya sampaikan satu ilmu yang betul, kan? Okey, package yang dah memang salah kat sini sebab dari segi sudut muamalat untung dan rugi, mana ruginya? Sekarang ni semuanya untung. Dan bila saya tengok pada komen dekat bawah ni kan, semuanya nak. Apa sebenarnya yang kamu nak sebenarnya? Bila kita tak ada ilmu, itu yang menyebabkan kita bertindak dalam keadaan posisi yang tak sedarkan diri, okey, dan sebagainya. Alright, saya mungkin boleh baca komen sekejap ke atas. Pasal senang dapat duit pada mulanya, tak payah nak fikir. Tak payah nak fikir kan? Kemudian bila dah terjerumus, datang jumpa, call saya secara peribadi, Tuan Hakim, saya dah rugi some of the money
macam mana ni? Saya dah buat loan. Habis tu, kami ni tempat apa? Tempat untuk menyucikan balik anda punya kesilapan. Okey. Untung yang dijanjikan ibarat bulan bintang dengan modal kecil membuatkan orang hilang pertimbangan. Betul. Betul tu Amirul. Encik Amirul. Kerana itu kan Encik Amirul, saya sentiasa sekarang ni kan, bila orang jumpa saya tentang pelaburan, saya akan cerita dahulu tentang muamalat. Saya akan cerita tentang muamalat dan saya akan tanya apa sebenarnya objektif tuan-puan sebenarnya nak terlibat dalam saham ni. Kalau dia kata saya dah rugi, dah pernah kena scam beratus-ratus ribu, kalau dia tak ada satu mindset nak belajar, tak nak orang kata jadi gelas kosong, okey, tak nak menimba ilmu yang baru, susahlah untuk saya untuk mempertimbangkan dia ni betul ke tak betul, sebab dia sendiri pun tak bersedia dan clear dengan objektif dia kan. Okey. Sebab tak nak bersusah payah cari jalan singkat untuk dapat duit mudah. Tapi kan puan, tetap juga mereka masuk dan akhirnya hidup mereka lagi susah. Sedangkan syarat muamalat dah pun menjelaskan bahawa pembeli penjual untung rugi akad, pembeli penjual barang untung rugi dan akad. Jadi kalau dia tak boleh pertimbangkan perkara yang saya sebutkan sebentar tadi, saya pasti hidupnya akan lagi teruk sebenarnya. Dalam keuangan, dalam dunia keuangan ni kena ada ilmu. Sebab itu saya dan juga Tuan Nizam sentiasa menekankan kena ada ilmu, kena ada coach. Kalau ada ilmu sahaja tak cukup. Sebab itu yang berlaku pada diri saya dulu. Okay, saya pergi baca buku, kemudian saya try to find out as much as I can the information through the Facebook, through the media social. Tapi kan sampai satu tahap saya stuck. Sebab apa yang saya baca tu, saya tak faham terms dia. So, adakah ilmu tu cukup sahaja? Tidak. Dia perlu ada seorang guru untuk membantu dia menyelesaikan masalah-masalah seperti definisi term. Masa tu saya keliru dengan terms. Kan? Stokastik ni cakap apa stokastik ni, apa benda ni, apa benda itu. Jadi pentingnya kita mempunyai seorang guru di depan kita untuk membimbing dan juga membantu kita. Jadi bonus kepada orang ataupun individu seperti saya yang suka membaca dan juga memaknaisis. Jadi bila anda ada guru, anda akan cepat untuk mencapai anda punya tahap kefahaman. Alright. Lagi saya nak baca dekat sini. Kan? Ada komen lagi tak dekat sini? Apa ni? Okey, pernah berhadapan ada kenalan terjebak dengan pelaburan skema ni. Walhal kita dah terangkan dan ciri-ciri pelaburan yang sah dengan pelaburan skema masih terjebak juga. Macam mana tu sampai mengadu duit hilang dah. Kan Tuan Amirul, kita dah sampaikan pun perkara yang betul. Syarat muamalat pun dah menjelaskan bahawa perniagaan yang dia nak masukkan, yang dia nak masuk ataupun pelaburan yang dia nak masuk tu dah terentang-tentang menunjukkan benda tu berbentuk skema. Tapi tak juga mengambil peduli dengan apa yang kita nak sampaikan. Bila dah rugi baru datang jumpa kita, tanya, Tuan Hakim, saya dah rugi RM90,000, saya dah rugi RM200,000, buat loan lagi, kami dah pencen, kami dah tu, itu duit pencen kami. Kena ingat syarat pertamanya duit lebihan. Kenapa pergi buat loan? Dan dah lah buat loan. Kemudian syarat muamalat tadi dah terangkan. Adakah perniagaan ataupun pelaburan yang tuan-puan masuk tersebut berbentuk manipulasi ataupun tak? Nak kenal senang sahaja. Jika pakej pelaburan menjanjikan pulangan tetap untuk satu tempoh jangka masa tertentu. Ambil ayat saya satu-satu ni. Dah memang benda tu manipulate. So, kenapa nak libatkan diri lagi? Saya tak faham. Saya sangat tak faham. Okey. Azizul Rahman Bakar, salam Sifu. Waalaikumsalam. Azizul Rahman, Bitcoin ada kod? Okey. Kalau tak nak libatkan diri dengan Bursa Malaysia, kita ada beberapa pilihan lain. Kita ada Bitcoin, kita ada kripto, kita ada futures, FCPO, apa lagi produk-produk dekat stock market. So, jika ada ilmu, penting jika ada ilmu, anda boleh buat keputusan sama ada pelaburan tersebut boleh ke tidak. Okey, Tuan Azizul Rahman, jika ada ilmu dan tahu macam mana nak entry Bitcoin tu, okey je. Okey saja. Okey, sempena dengan bulan puasa ni kan, sempena dengan bulan puasa ni kita tak adalah nak buat live lama sangat. Okey, mungkin dalam setengah jam ke 45 minit sahaja. Sesi live pada
pada bulan Ramadan ini. Okey. Sebelum tu kan, yang bengong aja join scammer, itulah Tuan Azizul. Saya kan nak tanya juga, kita yang ada ilmu ni kan, kita yang ada pengalaman ni, bagaimana kita nak bantu mereka ni? Kan, bagaimana kita nak tolong? Senang mudah lah, kita cakap pasal ummah lah bagaimana kita nak menyelamatkan ummah kita ni? Sebab the number of the Malay to get involved in scammer is higher and increase time by time. Kenapa ni? Macam mana Tuan Azizul? Macam mana kita ni boleh menyelamatkan mereka? Baiklah. Kan, bila sebut nasihat haji kan, saya boleh buat macam ni. Macam tu. Ya, betul. Tak ada lain yang kita boleh cakap lagi kan. Saya cuma boleh menyampaikan muamalat dan juga saya boleh menasihatkan. Selebihnya, tindakan mereka, dan mereka akan kembali balik pada kita. Mereka akan tanya nasihat kepada saya. Dah kena tipu, nak buat apa? Mula balik pada bawah lah. You kena kumpul duit semula, belajar dengan ilmu, cari guru yang betul, sistem yang betul kan. Tak nak dengar, terpulang je. Betul Tuan. Tak nak dengar, terpulang je. Kita kata next yang akan datang, orang lain yang nak belajar dekat sini akan kita lebih hargai kepada mereka yang sanggup nak belajar. Kalau sebut pasal belajar ni kan, saya sendiri pun dalam tempoh 4 tahun baru saya rasa stabil untuk saya faham dengan dunia pelaburan bursa Malaysia ni. Jadi perlu ada masa. Jadi jangan fikir bila saya dah ada ilmu muamalat ni, jadi saya nak kaya cepat, saya nak duit cepat. Tak semudah itu. Untuk kita berjaya dalam sesuatu bidang tu, saya percaya anda perlukan masa untuk anda fahamkan semua sekali indikator. So, sebelum itu kan, kita seperti biasa setiap minggu, tim Saham Mastery akan membuat kelas Newbie Saham Mastery Online. Memang khas untuk kepada newbie yang sedang mendengar saya punya sesi live. Pada petang ini, memang setiap minggu kita pada hari Sabtu akan mengadakan kelas Newbie Saham Mastery Online yang serendah RM25 sahaja. You all, untuk permulaan asas RM25 itu adalah satu kos yang sangat murah dan rendah untuk kita melibatkan di dalam Bursa Malaysia. So, sebelum saya nak promote package ni, mungkin ada dalam kalangan kita yang sekarang ni sedang menonton sesi live saja, mungkin boleh komen dekat sini, siapa yang newbie, komen newbie sekarang. Sementara saya tunggu komen newbie ni, saya nak maklumkan, kita dah bawa report polis, kita pun dah pergi MC sebagai langkah usaha ikhtiar kita untuk melindungi diri kita daripada dimanipulasikan oleh pihak ketiga lah. Untuk mereka yang di luar sana, saya tak pernah mewujudkan apa-apa package pelaburan dekat luar sana, apatah lagi nak memberi buy call. So, sebelum itu saya mungkin boleh menerima komen. Siapa yang newbie dekat sini mungkin boleh bagi tahu saya dekat sini newbie. Tak ada newbie minggu ni. Semuanya orang lama je. Tak kisahlah newbie ke. Kepada mereka yang berminat untuk belajar asas saham bersama kami di tim Saham Mastery memang setiap minggu mengadakan kelas Newbie Saham Mastery Online. Produk hot kami sentiasa mendapat sambutan. Newbie yuran serendah RM25 sahaja, dan kelas ini berlangsung setiap hari Sabtu sepanjang sebulan ini. Maksudnya sekejap
kita ada 16 Mac, Mac dan 30 Mac. Okay. Dan tarikh yang saya baru saja maklumkan ini adalah setiap hari Sabtu, di mana kelas kita bermula 8.30 pagi hingga pukul 1 petang. Okey. Untuk package ini hanya serendah RM25 sahaja dan kelas berlangsung lebih kurang dalam 5 jam. Anda akan dapat satu basic ilmu asas saham yang sangat complete. Okay, so kepada mereka yang berminat untuk join sesi Newbie Saham Mastery Online pada hari Sabtu ini 16 Mac 2024, komen nak sekarang. Pihak admin akan kontak anda untuk mendapatkan maklumat bagi pendaftaran. Ismail Edi, yang jadi mangsa jangan give up, teruskan belajar saham mastery. Okey, pasti jadi pandai dan bangkit semula. Terima kasih Tuan Ismail Edi. Okey, insya-Allah kepada mereka saya ambil pengalaman saya sendirilah ya. Bukan mudah untuk saya berada pada peringkat ini. Okey, pada peringkat awal memang saya agak struggle untuk memahamkan semua indikator-indikator technical, fundamental dalam saham. Dan ada rugi, ada untung. Kadang-kadang masa tu tahun PKP memang saya rugi banyak. Namun begitu, bila kita ada mindset yang betul dan jelas objektifnya, saya masih lagi di sini dan saya tidak berputus asa. Jadi kepada mereka yang nak join sesi kelas kita pada hari Sabtu ini, Newbie Saham Mastery Online NSMO, di mana nama ini lebih dikenali NSMO dan merupakan produk hit kami di sini, hanya serendah RM25 dan kelas yang akan datang akan berlangsung pada 16 Mac 2024. Kelas bermula pada 8 pagi, 8.30 pagi hingga 1 petang. Okey. Saya nak sedikit permintaan dekat sini. Okey, boleh tak tuan-tuan dan juga puan-puan klik butang share sesi live saya sekarang. Okey, mana tahu kita dapat membantu dan juga memberi nilai tambah kepada mereka yang di luar sana yang sedang mencari satu jalan penyelesaian ataupun platform yang betul kepada mereka untuk keluar dari segi masalah kewangan. Alright, so boleh bantu saya untuk tekan butang share di bawah ni. Saya mohon sangat untuk anda melawan skamer yang dekat luar sana tu, yang menggunakan muka saya dan juga memanipulasikan muka saya dengan mengadakan package yang tak betul. Jadi saya nak anda untuk hebahkan sesi live pada petang ini melalui sharing anda. So saya mohon untuk anda yang sedang menonton saya punya live ni, tekan butang share untuk membantu kepada mereka di luar sana yang mencari satu jalan penyelesaian. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah tekan butang share. Semoga Allah merahmati anda semua di bulan mulia ini dengan membantu orang lain hanya menekan butang share. Okey, saya kira itu saja perkongsian saya pada minggu ini. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum saya menamatkan, sebab hari ini bulan puasa kan. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni insya-Allah saya akan cepat habiskan saya punya sesi live saya. Okey, kepada mereka yang baru saja watching saya punya sesi live, anda boleh menonton ulangan sesi live saya pada petang ini di FB page Tuan Nizam Malik. Just go through je dia punya FB, anda akan nampak saya punya sesi ulangan live pada petang ini. Saya mohon sekali lagi, jika live saya pada petang ini memberi manfaat kepada diri anda sendiri maupun orang lain, anda boleh tekan butang share. Mohon untuk tekan butang share dan kita sama-sama melawan skamer yang di luar sana yang menggunakan muka saya, yang mengadakan package yang bukan saya create, dan kita gunakan platform yang betul ini untuk membantu orang. Saya kira tidak ada apa-apa soalan daripada anda semua, dan saya tamatkan saya punya sesi live pada petang ini. Dan
selamat berbuka puasa lebih kurang dalam 2 jam lagi ke? 2 jam 3 jam lagi. Okey, jaga diri, kayakan diri dengan ilmu dan juga pengetahuan yang betul mengenai pelaburan. Jadi akhir sekali saya nak menyampaikan, jadilah seorang pelabur yang berilmu, berusaha dan akhir sekali anda percaya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan take care. Jumpa lagi anda pada minggu hadapan, hari Rabu 3 petang waktu pada tajuk yang lebih baik lagi. Kejap, ada komen. Okey, Puan Nafizah, selamat berbuka puasa kepada Tuan Hakim dan sahabat-sahabat yang beragama Islam. Terima kasih Puan. Okey, selamat mengulang kaji, selamat membuat analisis kepada anda semua. Okey, bye-bye dan take care. Assalamualaikum.